Rancangan Kampung Kul ini diterbitkan dan ditaja oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Assalamualaikum. Kali ini giliran Ambo nak royak sesuatu mengenai tempat Ambo dalam rancangan Kampung Kul. Terutamanya di dalam daerah Gua Museh di bawah kawasan Kesedang. Okey, kepada anda yang mana melalui jalan di sekitar Gua Museh, andai kata anda bercuti daripada Kuala Lumpur nak balik ke Kota Baru, daripada Kota Baru anda nak menuju ke Kuala Lumpur, anda haruslah singgah di Bandar Lama Gua Musang. Kerana di sini terdapat satu masjid yang baru, iaitu yang mana uniknya masjid ini adalah binaannya menyerupai Masjidil Haram di Mekah. Untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut lagi, jom kita tengok di dalam dan kita tanya orang di dalam. Masjid Razali yang menyerupai model Masjidil Haram di Mekah terletak di Bandar Lama Gua Museh, bakal dibuka hujung tahun ni. Binaan dia pun memang mereka bentuk yang unik dan menarik, yang menggunakan bahan binaan yang berkualiti tinggi, bakal menjadi tarikan pengunjung luar dan juga dalam negeri. Yang lebih menarik lagi, masjid ini dilengkapi dengan 9 menara setinggi 30 meter dan 7 kubah, serta dilengkapi dengan ruang yang luas. Selain daripada bilik mensorak, bilik perusuh, dewan makan, bilik email, bilik bila dan 2 ruang pengurusan jenazah. Jadi untuk praktikal jenazah, insya-Allah kita akan lakukan di sinilah. Dia juga mempunyai ruang tengah masjid tu boleh digunakan ketika kerusuh haji. Dan kebetulan pula kita mari sini ni kita bertemu dengan Yang Berhormat Abdul Aziz bin Yusuf ataupun lebih dikenali sebagai YB Aziz. Sedang molek kita jumpa dengan dia ni, kita boleh tahulah sibuk sedikit lagu mana latar belakang masjid ni dibina dan juga idea daripada mana. Dan juga sempatlah kita berbual dengan YB Aziz bercerita pasal masjid ni lah, latar belakang masjid ni sikit sebanyak, pasal idea penubuhan masjid ni, lagu mana tercetusnya idea. YB Aziz pun menyatakan, dia kata idea ni adalah daripada Yang Berhormat Tengku Razali ataupun lebih dikenali sebagai Ayahanda Kuli lah di Gua Museh. Dan juga masjid ni dia kata mempunyai ciri-ciri binaan yang lengkap seperti di Masjidil Haram. Contohnya macam kapet, lampu hiasan, gatung. Memang dia ikut ciri-ciri di Masjidil Haram tu lah. Jadi kepada adik kakak kita yang mana berkesempatan lalu ke Gua Museh, jangan lupalah singgah di Bandar Lama untuk kita tengok sendiri lagu mana keunikan Masjid Razali di Bandar Lama Gua Museh. Dan YB juga bawa kita jalan di sekitar masjid. Kita melihat lampu hiasan yang diorderkah daripada luar negara. Lepas tu kita melawat bilik email, kita melawat ruang makan yang luas dan juga berhawa dingin. Dan yang mana ruang makan ni mempunyai 2 tingkat lah. Tingkat 1 dan tingkat 2 untuk di atas lah. Ruang makan dia memang luas. Lepas tu kita melihat di ruangnya tempat ambil air semaya. Tempat ambil air semaya ni memang kita tengok dengan baiknya, dengan struktur binaan dia nya memang menyerupai dengan Masjidil Haram. Di kampung Ambo ni tidak kurang hebatnya juga kalau kita nak sebut pasal usahawan.
Okey, usahawan ni adalah usahawan yang dikeluarkan oleh pihak Kesedah ataupun usahawan bimbingan Kesedah. Lah ni kita berada di Kemak. Penubuhan Kemak ni kalau kita kiranya dalam 12 April pada tahun 2017, yang mana ia merupakan satu inspirasi oleh bekas pengurus besar Kesedah yang ke-14, iaitu yang berbahagia Datuk Haji Fazam bin Mak Lazim, untuk melihat produk-produk usahawan luar bandar ni, khususnya usahawan di bawah bimbingan Kesedah lah, untuk berkembang di dalam dan juga luar pasaran tempat teh. Kemak bertempat di bangunan Taman Kesedah 2 Gua Museh yang berhadapan dengan Taman Etno Botani. Okey, kalau kita nak tahu objektif penubuhan Kemak ni sebenarnya adalah untuk menyediakan kemudahan premis untuk menempatkan produk-produk usahawan luar bandar, mempromosikan produk-produk usahawan luar bandar pada masyarakat setempat, meluaskan jaringan pasaran produk-produk usahawan luar bandar, dan juga untuk membantu meningkatkan pendapatan usahawan luar bandar dalam perniagaan yang diceburi. Okey, sekarang ni kita berada di Kemak. Kita nak jumpa dengan pengusaha di Kemak, salah seorang usahawan Kesedah. Okey, kita bersama dengan Kak Ros. Okey, Assalamualaikum Kak Ros. Waalaikumsalam. Okey, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Okey Kak Ros. Saya tengok banyak macam produk-produk ni Kak Ros. Produk ni sebenarnya daripada siapa dia ni Kak Ros yang hasilkan ni? Okey, produk-produk hak ada sini ni semua daripada usahawan-usahawan daripada Kesedah usaha lah. bimbingan Kesedah lah. Kesedah. Ni daripada mana Kak Ros? Daripada hak atas ni daripada Tanah Merah. Tanah Merah. Kita ada Okey, hak Tanah Merah. Kita ada apa dia ni? Keripik ubi kayu. Cip ubi kayu Kak Ros deh. Okey, ada cip ubi kayu, Ada ada kuaci. kuaci rangup, macam-macam lah Serunding ada. pun ada, Oh, serunding kambing. serunding ayam. Ya. Okey, macam Lepas tu hak ni daripada jeli. Oh, ni daripada jeli. Ya, usahawan daripada jeli. Okey. Hak ni daripada usahawan Gua Museh lah. Okey, maknanya semua usahawan di Ya, bawah mereka- Kesedah ni dia terlibat, dia hantar produk dia sini lah. Ya. Kak Ros lah. Ya. Okey. Jadi Kak Ros, kalau kita tengok ni barang banyak sangat. Yalah. Apa kata kalau kita pergi shopping dulu sebentar. Kita tengok barang-barang dulu. Boleh Kak Ros dah? Pengusaha hotline ni yang kita jumpa ni iaitu Puan Rosmaliza binti Cik Isa. Beliau telah menceburi dalam bidang perniagaan ni sejak tahun 2014 lagi. Beliau ni mengambil peluang untuk mengendalikan Kemak sekaligus dapat membantu serta meningkatkan pendapatan usahawan di bawah Kemak. Jadi kalau nak kira lah ni Kak, terkumpulnya lebih daripada 50 jenis produk usahawan lah. Usahawan ni pula di bawah bimbingan Kesedah yang terdapat di dalam Kemak untuk dijual. Kemak ni juga beroperasi selama 3 tahun dah. 3 tahun lebih dah lah dalam memperkenalkan dan mempromosikan produk-produk di luar bandar, serta memberi impak yang memberansangkan lah dari segi pendapatan kepada usahawan. Sehubungan dengan itu juga, adanya pusat pengumpulan seperti ini akan dapat membantu ramai lagi usahawan yang ingin mula berniaga, untuk dia nak start berniaga, lepas tu dia nak memperluaskan lagi pasaran produk mereka ni. Pihak pengurusan juga berhasrat supaya Kemak ni menjadi salah satu rural business outlet, pusat pengumpulan produk-produk luar bandar di kawasan Kelantan Selatan. Kampung Cool Best. Di sini juga terdapat Taman Etno Botani. Taman Etno Botani Gua Museh ni kita bangunkan sebagai pusat penyelidikan hutan dan juga rekreasi yang bertujuan untuk memelihara kepentingan hasil hutan dan juga produk berkaitan dengan khususnya produk herba. Ia terletak berhampiran dengan bandar Gua Museh, iaitu di Jalan Gua Museh Kuala Lipih dengan kawasan seluas 35 hektar. Komponen utama Taman Etno Botani ni ialah taman herba, galeria herba, pusat inkubator, kita ada 8 unit untuk pengusaha IKF yang berasaskan herba. Kemudahan aktiviti riadah, selek, taman mini highway, dan juga pelbagai kemudahan sokongan lah. Di antara aktiviti yang disediakan untuk pengunjung
ialah ke kawasan ni tanam pelbagai jenis herba untuk mendaki bukit, perkemohan, titian kanopi dan juga menikmati keindahan gua. Lokasi dia terletak tidak jauh daripada Bandar Gua Museh, hanya 3 km sahaja daripada pusat Bandar Gua Museh, di jalan persekutuan Gua Museh nak menuju ke Kuala Lumpur. Dari bandar melepasi Taman Wangi pula, lebih kurang dalam kira-kira dalam 500 meter di hadapan akan menemui Taman Etno Botani di sebelah kiri kalau kita nak menuju ke Kuala Lumpur lah. Kita jumpa dulu Taman Wangi Gua Museh, di hadapan sana sebelah kiri dalam 500 meter kita akan nampak Taman Etno Botani pula. Untuk tarik ke di Taman Etno Botani ni, selain daripada herba, kita juga ada pusat ternak kerusa. Okey, pusat ternak kerusa, anda berpeluang lah untuk melihat spesies rusa timur ni, dan juga anda boleh berpeluang untuk bergambar dengan rusa lah di sini. Jadi kalau kita nak sebut pasal herba sini, hak paling popular ialah pokok ataupun daun tukak ali yang sering digunakan di dalam pasaran. Ada juga orang panggil setunjang bumi ataupun pasok bumi. Ini adalah daun yang telah pupuh tapi masih juga terdapat di Taman Herba Gua Museh. Dan tidak kurang hebatnya, kita mempunyai pokok tukak pok samak. Pokok tukak pok samak ni, kalau kita nak kira, tanaman dia ni memang sukarlah untuk hidup. Jadi hak kita tanam dalam ni alhamdulillah subur dan hidup dengan segar molek lah. Jadi anda berpeluang untuk mengetahui khasiat dan juga bagaimana cara untuk nak menggunakan herba tersebut. Selain kita berpeluang untuk kita tahu khasiat herba dan juga kita boleh tengok rusa, di sini juga ada terdapat taman mini air. Bolehlah pakat bawa anak, bini, cucu, cicit ke untuk kita mandi-mandi di sini, sambil-sambil kita merapatkan lagi hubungan silaturahim di antara kita di sini deh. Jadi pakat marilah. Di sini juga ada rock climbing. Rock climbing ni dia kita akan meletakkan syarat-syarat lah. Perlu kebenaran daripada pihak kesedar. Peralatan perlu disediakan oleh peserta atau sewa dengan pihak Taman Etno Botani. Jadi kalau tak ada kelengkapan itu, kita tidak akan benarkan untuk rock climbing kerana mungkin akan berlaku sedikit bahayalah kepada kita dah. Okey, jadi rusa, taman mini air dan juga herba semuanya terdapat di Taman Etno Botani. Okey, kalau kita mari di Kelantan, tidak sah kalau kita tidak menikmati makanan di Kelantan. Jadi pada hari ini kita ada kuih 3 serangkai dan juga martabak raja. Kami juga sempat pergi ke Kelab Rekreasi Kesedar Perdana. Di Kelab Rekreasi Kesedar Perdana ni pula kita jumpa pula dengan Umi Chah. Umi Chah ni salah seorang pengusaha buat kuih. Oh, memang kuih dia memang sedap lah. Kalau kita tengok ni pun rasa kecu air liur dah ni. Tak sabar-sabar rasa nak makan. Jadi sebelum kita makan tu, sikit sebanyak kita nak memperkenalkan jenis kuih. Ni kalau hok nampak kuning, putih, merah ni orang panggil kuih 3 serangkai. Terkejut juga saya pun. Dia ingatkan penyakit je ada 3 serangkai. Rupa-rupanya kuih pun ada juga 3 serangkai. Dan di sebelah kuih 3 serangkai ni kita panggil dia sebagai martabak raja. Sebab apa nama martabak raja? Sebabnya ia tebal daripada martabak yang biasa. Jadi kalau berbalik kepada kuih 3 serangkai ni, rasa dia ni memang manis lah. Memang manis. Dan juga kita rasa ada telur-telur. Sebabnya yang kuning ni dia buat daripada kuning telur. Yang di tengah tu katanya Umi Chah dia panggil tai tik. Tai tik ni bahasa daripada Thailand yang bermaksud putih telur. Putih telur ni dia rasa dia lemuk gitu. Lemuk-lemuk manis. Okey. Jadi
kuih ni sebenarnya berasal daripada Thailand dan sejarahnya masuk ke Istana Sultan Kelantan dulu mula-mula. Jadi inilah kuih 3 serangkai yang terdapat di Gua Musa yang diusahakan oleh Umi Chah. Kadang-kadang ada jugalah pengantin untuk buat antara dia buat hiasan dengan kuih 3 serangkai tepuh dengan Umi Chah. Baik, lalu ini kita mari sini nak gapo. Lalu ini kita duduk di Jelawar Extreme Park. Park. Okey. Dia tempat ni memang comel kalau kita tengok dok macam dengan dia di kaki-kaki bukit. Lepas tu dia macam pagi saat ni kan dok. Macam kita nampak macam ada apa? Kabut-kabut gitu memang Ya, comel. kamu tempat comel dia macam kafe apa. Lepas tu apa? Udara dia tu. Udara dia tu memang ramai. Ada udara segar. Kita tak boleh hidup gapo kan. Okey. Tapi lah ni kita tengok ni macam apa dia ni? Bagi panggil Dia gapo? orang panggil muka gapo ni. Rasa dia ATV ni. Macam itu. Tak ada ambok ATV ni. Okey. Mana tegal ini sedap nah. Dia kalau di Kelantan ni orang panggil gotu ni. Apa dah? Mutu tayapak. Motor tayapak. Mutu tayapak. Boleh juga buat tarik kelapa. Buat tarik kelapa boleh juga. Tarik nyo. Buat tarik kelapa. Atau kelapa sawit deh. Ya. Kalau Okey Mi, kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi Mi pasal sekitar ni, boleh kita akan bersama dengan pengerusi koperasi Kapur Jelawar. Okey, boleh kita akan bersama dengan dia dah. Boleh balik kita pergi sebentar. Okey. Sini memang hebat ni. Satu lagi tempat yang kita boleh mencipta satu pengalaman yang cukup mencabar. Bagi-bagi orang berani boleh nak terah naik ATV ataupun orang Kelantan panggil motor roda pak. Kalau hok mana tak terah lagi, bolehlah pakat terah naik ATV ni. ATV ni adalah daripada koperasi Kampung Jelawar. Kita ada cara dan juga kaedah dia untuk menunggak ATV ni. Nanti sikit sebanyak pengerusi akan terangkan macam mana cara nak naik ATV ni, gapo dia peraturan yang perlu, kelengkapan gapo dia ada. Jadi kalau kita tengok kita naik tadi tu memang berasa sakit pinggir-pinggir, tapi setelah kita sapa aja daripada kita start permulaan sehingga ke tempat penamat, trek dia memang kita hilang lah rasa sakit-sakit lenguh-lenguh tu. Sebab memang suka dan juga cukup mencabar. Jadi kalau siapa dia yang suka aktiviti lasak, siapa dia suka aktiviti yang mencabar, boleh mari di Jelawar. Kita pakat naik ATV di Jelawar. Saya naik saat ni memang puas hati. Setrek saya naik musim saat ni rasa supaya tak cukup, rasa nak lagi. Situ nak cukup penting. Jadi jangan lupa pakat mari terang naik ATV di Jelawar. Okey, sekarang ni kita bersama dengan persembahan DK Barak. DK Barak ni memang tidak boleh dipisahkan dengan negeri Kelantan lah. Kerana sedia maklum semua pun mungkin dah tahu asal usul DK Barak ni pun mari daripada negeri Kelantan. Cik Siti, welcome back.
Barat dalam rancangan Kampung Cool. Rancangan Kampung Cool itu tadi diterbitkan dan ditaja oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar.